Siapakah pilihan saya? Kan? Siapa yang saya akan undi? Saya nak bagi jawapan. Okay, jawapannya Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir. So, sekarang ini masa yang dinanti-nantikan. Alright, tak lama lagi kita semua bakal mengundi. Tak tahu jari mana satu kan yang jadi pink. By the time you watching this video, esok adalah hari mengundi. So anda semua yang sedang menonton, adakah anda semua dah pun berada di kampung halaman masing-masing untuk ready nak mengundi esok? Bagi mereka yang dah, tahniah saya ucapkan kerana anda menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia memilih pemimpin yang bakal memimpin negara kita nanti. Tapi video ni saya nak buat khas lah kepada mereka yang mungkin atas pagar ataupun mungkin tak tahu pun nak mengundi siapa. Mungkin ada banyak skeptism. Patut mengundi ke tak patut mengundi? Yes, kalau anda tengok, saya pun pernah kongsikan dalam video saya sebelum ni, PRU ke-14 pada tahun 2018, jumlah orang yang mendaftar, don't quote me here, lebih kurang 14 juta yang mendaftar. Tetapi yang keluar mengundi hanyalah 12 juta. So ada 2 juta yang daftar tapi tak dapat mengundi. But again, I want you guys to look at the bigger picture. 14 juta. Adakah rakyat Malaysia ini 14 juta? Okay, Malaysia ni kita mempunyai 30 juta. Fine, nak mengundi ni anda kena umur 18 tahun ke atas. Mungkinlah ramai yang bawah 18 tahun memang tak boleh pun nak mengundi. Tetapi takkanlah yang bawah 18 tahun ni 20 juta orang. Betul tak? Macam tak logik lah. So pointnya apa? Pointnya pada PRU yang ke-14, ramai orang yang tak keluar mengundi. Ramai orang yang pilih untuk tak mendaftar ataupun tak keluar mengundi. Apakah outcome-nya ataupun akibatnya? Akibatnya yang turun mengundi ni adalah minoriti. Okay, minoriti. Dan daripada minoriti yang mendaftar tersebut, tak semua pergi mengundi. So pointnya ramai orang sebenarnya pada PRU yang ke-14 tak turun keluar mengundi. Saya kat sini nak kongsikan terutamanya kepada subscribers channel YouTube Dr. Adam Zubir. Tak kisahlah anda ni parti pro, tak kisahlah PAS ke, UMNO ke, parti PKR ke, apa lagi, Bersatu ke, Amanah ke, okay, whatever it is Again saya tak bagi tahu siapa pilihan saya undi itu rahsia. Point dia, pergilah mengundi 19 hari bulan November 2022. Dan mengundi ni bukannya setiap tahun. Okay, mengundi ni at least sekali setiap 4 ke 5 tahun. Point dia adalah gunakan peluang ini untuk kita memilih pemimpin yang berkaliber untuk memerintah negara kita. Kalau kita tak keluar mengundi, jangan ada mentaliti, oh saya hanyalah seorang diri, tidak mampu mengubah kerajaan ataupun sesiapa yang bakal memerintah negara. So what's the point? Baik duduk rumah je main game. Jangan ada mentaliti macam ni. Sebab kalau anda ada mentaliti macam ni, maksudnya semua orang pun akan ada mentaliti yang sama. So apabila semua orang mempunyai mentaliti yang sama, akibatnya itulah kan, berjuta-juta orang tak daftar ataupun tak keluar mengundi. Buang mentaliti tersebut, tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Okeylah. Mungkin anda akan cakap kat saya ataupun tanya kepada saya, okey, so Dr. Adam undi siapa? Tanya soalan direct kan? Mesti ada kan? Dan sebelum saya lupa, mungkin masa zaman PRU 14 dulu, anda kena daftar dulu. So benda yang sama juga berlaku pada diri saya. Saya pulang ke Malaysia pada tahun 2017 dan saya tak sempat nak daftar on time untuk saya mengundi Mei 2018. So disebabkan itu saya terlepas deadline, saya tak boleh nak mengundi. Tapi masalah itu dah diselesaikan oleh kerajaan barulah, kerajaan sekarang ini, di mana anda berumur 18 tahun ke atas saja anda automatically daftar untuk mengundi. So bagi mereka yang blur ataupun first time tengok esok mengundi tak pernah tahu pun esok mengundi, anda boleh check nama anda, pergi sahaja ke website MySPR. MySPR, semak ataupun MySPR saja. Anda hanya perlu type saja nombor IC anda dan anda automatically tahu tempat DUN dan parlimen mana yang anda boleh undi. As simple as that. Kalau bagi mereka yang belum lagi buat, so saya galakkan anda buat sekarang lah. So tim saya pun dah bagi link dekat dalam ruangan description ataupun dekat dalam video ini. So anda boleh pergi ke link tersebut. But. Okay, saya faham. Okay, mesti korang curious nak tahu kan, siapakah pilihan saya? Kan? Siapa yang saya akan undi? Saya nak bagi jawapan.
Okay, jawapannya, undi itu rahsia. Okay, but anyway, tak fair lah kan. Saya bagi tahu kepada beratus-ratus ribu subscribers saya siapa yang saya undi kan. Habis lah, bahaya. Okay, undi itu rahsia. Tapi apa yang saya boleh bagi kepada anda, mungkin tips yang saya gunakan. Saya sendiri pun, yes, saya memang time to time saya memang follow lah politik Malaysia. Sebab bagi saya benda ni tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk tahu apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Bukan saja dari segi soal kepimpinan, tetapi dari segi ekonomi. Dan lagi-lagi saya ni seorang doktor kewangan. So saya kena tahu polisi-polisi kerajaan supaya kita boleh memberi nasihat kepada rakyat Malaysia ataupun orang-orang ramai apa yang mereka patut buat untuk melindungi kewangan anda semua. Tipsnya apa? Tipsnya, ni mungkin sensitif kan. Okay, tak apalah. Saya rasa benda ni penting. Kalau saya nak memilih macam kat DUN saya ataupun dekat parlimen saya ni, saya akan pilih individu more than the party. Okay, itu saya. Ni pendapat peribadi saya. Kenapa saya cakap macam tu? Kita go back to basic. Okay, basic kita nak jadi YB ni. Kalau saya lah, anda tanya saya. Kalau saya nak jadi wakil rakyat, saya bukan jadi wakil parti. Nama pun wakil rakyat. Kalau kita wakil rakyat, kalau kita nak pilih seseorang untuk memimpin tempat kita ini, DUN kita ini ataupun parlimen kita nak mencari seseorang individu yang mewakili suara kita, bukannya mewakili suara parti. Sebab itu kalau anda tanya saya, kalau saya nak pilih, saya bukan pilih ikut parti. Kita ada banyak parti-parti sekarang ni, kan? Apa yang jadi kat PRU14? Mungkin zaman PRU14 orang pilih parti at that time. But right now, dengan keadaan politik Malaysia sekarang ni yang bagi saya tak kukuh, okay, setiap parti pun memang sekarang ni memang tak dapat membina satu gagasan yang betul-betul kuat dan kukuh. So right now, I think we need to choose individual. Seorang individu yang boleh mewakili suara rakyat dan boleh bercakap di parlimen nanti untuk melindungi kebajikan rakyat. I believe that is what we should choose. Okay? Orang yang kita patut pilih, ketepikan parti itu, tengok individu tersebut. Adakah individu tersebut seorang yang mewakili rakyat ataupun tidak? Kalau seseorang itu mewakili rakyat, biarlah parti mereka cakap apa sekalipun, mereka teguh dengan jawapan mereka, mereka tetap membela rakyat kita. Dan jangan cari orang yang pandai cakap je. Oi, orang yang pandai cakap ni banyak, nama pun politician. Cari mereka ni buat kerja ataupun tidak. Dan saya yakin, saya mungkin tak tahu wakil rakyat di tempat-tempat anda. Saya tak tahu sebab saya tak berada di tempat anda. Anda sendiri yang tahu. Tengok keadaan kawasan tempat tinggal anda. Kalau kawasan tempat tinggal anda betul-betul dijaga oleh seorang wakil rakyat sebelum ini ataupun wakil rakyat to be, maksudnya mereka belum lagi jadi tapi mereka betul-betul berkhidmat ke atas rakyat di kawasan tersebut. So these are the people yang kita nak pilih supaya mereka boleh mewakili suara kita nanti apabila kerajaan ditubuhkan. Itu saja video daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.